Assalamualaikum, selamat petang. Okay, saya saja live awal sikit sebab tak nak ada masalah kejap lagi nak cari account Sister Hajia. Before that, kita pilih filter tu. Filter maybe this one. Okay, cool. Okay, sound okay ke? Ya, saya puasa hari ni. Sound okay? Perfect. Okay, hari ni seperti mana yang korang tengok, saya akan live bersama dengan Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh Kuala Lumpur. Dan pertama sekali sebelum kita cari Sister Hajia dalam request untuk live bersama, saya nak ucapkan terima kasih kepada Kementerian Kesihatan Malaysia kerana sudi untuk aturkan sesi berseorangan bersama ni. It was not easy. It took me a week macam tu untuk dapatkan slot bersama dengan Ketua Jururawat Hospital Sungai Buloh. Dan juga saya nak ucapkan saya nak jadikan tujuan kenapa ada sesi ni adalah untuk menghargai frontliners kita dan juga untuk memberi sedikit info dari perspektif yang berbeza. All this while kita tengok news ataupun cerita mungkin dari luar hospital sendiri. So I'm dying to know apa sebenarnya jadi kat dalam hospital tu, macam mana suasana dia, macam mana situation, macam mana kelam kabutness, dan apa sebenarnya yang mereka frontliners nak cakap kepada kita kalau ada medium seperti ini, apa yang mereka nak sampaikan kepada kita. So things like that, very casual. Dan saya juga akan tanya soalan-soalan yang telah anda tanyakan kepada yang anda nak tanya melalui my IGS yesterday, tapi soalan-soalan itu telah ditapis oleh KKM sendiri. So saya tak boleh tanya soalan sebarangan. And I really hope dengan adanya IG live ni later, kita dapat tengok sedikit lah macam mana keadaan mereka kat sana. Okay. Yes, bought in the house. Or cakap TikTok I pula. Sorry, I tak nak live dengan Rosie. Okay, I really hope tak ada orang call saya nanti semasa tengah live ni. So nanti akan kacau kan. And Alhamdulillah hari ni clear kan, visual clear, tak blur macam hari tu. Saya tak baca lagi yang lain. I'm good, Alhamdulillah. Okay, kita ada 6 minit lagi untuk menjemput Sister Hajia bersama kita pada petang ini. So mungkin saya boleh tanya sikit soalan, saya boleh jawab sikit soalan-soalan korang yang santai-santai. Perfect, clear. Boleh tak kalau live dua orang pakai filter macam ni? Ke tak boleh ya? Hari tu macam bila pakai filter dia tak ada sound kan? Okay, I bacakan antara soalan-soalan lah yang kita dah kumpul yang dah di-approve oleh KKM. So, diorang nak tahu pertama sekali adalah soalan yang dibenarkan. Perbezaan menguruskan pesakit. Perbezaan kata rasa daripada pakai protection semua tu. Dan kita nak tahu juga macam mana mereka dapat keberanian untuk berdepan dengan pesakit. Kita tahu tu tanggungjawab mereka, but di mana mereka mendapat motivasi dan keberanian tu. Dan kita nak tahu juga macam tentang apa yang kita tengok dekat social media, kebanyakan doctors dan nurse yang bekerja pada waktu sekarang, lepas balik je kena self-isolate. So adakah bagaimana sukarnya untuk mereka mengharui hari-hari bersama dengan family dan anak semua tu kan, bila kena self-isolate every time diorang balik dan bekerja. So apa nama ni, okay, soalan pesakit sendiri, keadaan di ward, dan kita nak tahu aktiviti pesakit dekat ward tu macam mana sebenarnya. Ada yang cakap kena berjemur lah, adalah yang kata
tak buat apa. Macam-macam cerita dengar. So, I nak tahu daripada jururawat tu sendiri kejap lagi. Okay. Mari kita cuba cari ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nama Instagramnya adalah C Hasni. Macam tak ada lagi je. Go live with enggak ada. Okay, kalau Sister G tengok ni, mungkin boleh request untuk live bersama saya, so dia appear dekat request list. Okay. Okay, mana jebat-jebat kat bawah. Kena bagi kesedaran dekat rakyat Malaysia. Sebab kenapa selama ni semua korang dengar selebriti bercakap, PM bercakap, orang ramai macam-macam kreatif, video yang kreatif mereka buat untuk mengingati kita semua supaya sabar, stay at home, jangan penting diri, bla bla bla. Tapi kita tak pernah dengar lagi daripada jururawat sendiri apa sebenarnya cerita mereka. So ini adalah slot istimewa untuk dapatkan diorang punya insight. Keadaan masa nak ambil pesakit tu dari rumah atau pesakit tu pergi sendiri. Ada yang pergi ambil kat rumah, ada yang pergi sendiri, dua-dua ada. Okay, kita cuba cari sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, sudah ada. Haji ya? Ya, betul. Dan ni sahabat saya. Hai, saya Sister Raini dari Unit Rawaterapi Hospital Sungai Buloh. Saya nak panggil macam mana? Dia orang mesra panggil saya G je. G. Sister G lah. Dan di sebelah G? Sister Ani. Sister Ani. Sister Ani? Ya. Okay, alhamdulillah. Sekarang kat mana ni? Kita orang tengah minum tadi kat pantry. Sekarang dekat pantry lah. Sekarang we all baru waktu rehat. Berapa lama biasa dapat waktu rehat tu? Ikut masa lah. Masa terluang kami datang lah minum. Kadang-kadang tak sempat jugalah. Tak menentu. Tak menentu. Ya. Ikut time lah. Okay. Sebenarnya Lofa nak sembang-sembang casual je. Tak ada yang formal ataupun serius pun. Saja Lofa buat sesi ni untuk memberi peluang kepada orang ramai kalau asal nak tahu macam mana keadaan jururawat, doktor yang merawat pesakit COVID-19 sekarang dekat Hospital Sungai Buloh. Macam kita tahu Sister G, Sister Ani semua pergi ke hospital hari-hari. Kalau dulu merawat pesakit tu dia buat macam benda biasa, perkara biasa, tapi sekarang mungkin berbeza kan. Selain daripada kena pakai PPE suit, face shield, mask, glove dan sebagainya, macam-macam protection. Sekarang ni apa sebenarnya perbezaan ketara yang mungkin ramai orang tak tahu? Apa tu? Okay, macam pengalaman saya sebelum ni saya bekerja di Jabatan Perubatan. Maksudnya ward-ward yang pesakit majoritinya dengan pesakit yang ada penyakit kencing manis, darah tinggi, walaupun ada serta-serta penyakit berjangkit lain lah. So kami hanya menggunakan PPE pada masa-masa tertentu sahajalah kalau pesakit yang ada infeksi sendiri. Merawat pun dalam prosedur yang ditetapkan je lah, tanpa merasa takut akan dijangkiti sebelum ni. Tapi bila kita bertugas dengan pesakit COVID-19,
kami wajib memakai PPE tu, full protective equipment tu. PPE khas ni yang telah ditetapkan ni waktu kita nak merawat pasien COVID-19. So sepanjang masa kami akan bekerja sampai habis waktu kerja kami dengan memakai PPE. Sebab kita nak elakkan penularan COVID-19 tu kepada kita lah. So inilah perbezaan yang ketara yang saya rasa sepanjang saya menjaga dan sepanjang saya menguruskan pesakit bila berlaku COVID-19 lah. Okay, saya difahamkan bila kita nak pakai suit tu berapa layer? Beberapa kan? 3-4 layer? Am I right? Maksudnya bila kita pakai baju dan kemudian uniform dan ada PPE satu lagi, banyak layer kan. Jadi kalau contoh macam tengah bertugas suddenly nak kena pergi toilet ataupun rehat macam ni, kita kena buka kan. Adakah kita boleh pakai balik the same suit atau kena ambil yang baru? Oh, actually PPE ni kita pakai ada jadual dia lah. Tak ada maksudnya waktu kita nak berjumpa pesakit je kita perlu pakai PPE. Full kita punya PPE tu sebabnya waktu kita bila kita dah berjumpa pesakit, dah settle semua, kami akan keluar daripada kawasan pesakit tu dan kita boleh hanya memakai baju ni lah, baju attire kami ni. Maksudnya bila kami datang kerja, kami pakai baju uniform macam biasa. Bila masuk ke ward COVID, kita kena pakai baju attire ni. Dan bila kita nak jumpa pesakit baru kita pakai PPE khas. Rasa Sister Ani pun ada something nak cakap lah. Macam saya di unit rawatan terapi mungkin ada different sikit berbanding dengan ward biasa. Sebab unit rawatan terapi kami merawat pesakit-pesakit yang diberi bantuan alat pernafasan. Jadi dia tak boleh dengar sebab kena ada social distancing. Okay. That's why one in front, one at the back. Okay. Actually macam di unit rawatan terapi mungkin ada different sikit berbanding dengan ward biasa. Sebab di unit rawatan terapi selain daripada blue attire yang kita pakai sekarang ni, kami ada PPE yang special. Kita pakai tie bag lah. Tie bag ni suit putih tu. Jadi kami memang plan dalam satu shift kami mungkin sekali kami keluar untuk berehat. Jadi dalam masa 7 jam bertugas, kita plan kita punya aktiviti lah mengikut keutamaan. And then bila sampai waktu untuk berehat, kita doffing lah, kita buang baju kita tu, tinggal yang ini sajalah. Memang ada beberapa layer actually. Macam seperti Sister G cakap tadi kan, sekarang kalau pergi hospital mungkin selain daripada kena pakai protection yang lebih, rasa takut tu nak merawat pesakit tu memang ada. Dari mana, macam mana nak dapatkan keberanian dan motivasi tu nak pergi kerja, nak bangun pagi-pagi, nak berdepan dengan pesakit-pesakit positif COVID-19 ni? Macam mana dapatkan tu? Okay, bagi saya sebenarnya rasa tanggungjawab tau Nova, sebabnya kita rasa tanggungjawab pada profession kami ni, yang profession yang kami ceburi ni as a frontliner. Mungkin Allah pilih kita ni sebab Allah pilih saya dan sahabat saya ni menceburi bidang kejurawatan ni. Dari situlah kami perlu menjalankan amanah Allah ni dengan penuh rasa kejujuran. Tipulah kalau kita kata, kalau saya dan sahabat saya kata tak takut dijangkiti COVID-19. Tipulah, tapi yang penting kita rasa tanggungjawab pada profession kita, and then selebihnya kita tawakal kepada Allah SWT, mohon diberi perlindungan, tu je kita minta. Ada tak di antara jururawat yang berusia dalam lingkungan 40 ke 50-an yang lebih mungkin berisiko untuk mendapatkan komplikasi tu berbanding dengan jururawat yang muda? Ramai tak? So far dekat Sungai Buloh, majoriti kita punya jururawat muda-muda lah. Honestly muda-muda. Yang kalau ada yang berumur dan komorbid tu memang kita telah asingkan, di mana dia orang bertugas di unit lain lah yang tidak direct kepada pasien-pasien COVID positif.
Seterusnya, mana tu soalan-soalannya lagi. Seperti mana yang viral dekat social media kan, banyak doktor-doktor, nurse daripada Middle East, daripada Malaysia, daripada US semua. Bila mereka pulang ke rumah, mereka tak boleh nak hug anak, tak boleh nak dengan family. Adakah benda yang sama, sister? Clear tak? Dengar tak? Dengar. Okay. Adakah benda yang sama anda berdua kena lalui dekat rumah, tak boleh nak pegang anak, tak boleh nak bersentuhan dengan family members? Self isolation ni maksudnya bukan sebenarnya bukan bermakna kita tak boleh berjumpa dengan ahli keluarga. Self isolation ni masih boleh bertemu dengan ahli keluarga. Cuma kami bekerja, kami ada garis panduan dan juga prosedur kerja yang perlu kita patuhi. Macam kita orang datang kerja, kita tukar OT attire and then kita pakai full PPE. InsyaAllah lah bila kita pakai full PPE, cara pakai yang betul and then kita doffing yang betul, InsyaAllah kita boleh elak daripada jangkitan COVID. So sebelum balik ke rumah, kami kena persiapkan diri kami dulu. Mandi bersih-bersih, tukar baju yang bersih-bersih sebelum balik ke rumah. So bila sampai di rumah, cuma kita kadang-kadang hilang confidence sikit bila kita anak terus nak peluk kita kan. So kita cakap, saya ada anak usia 5 tahun yang memang dia close sangat dengan saya sebab dia bonsu lah kata kan. Memang kalau balik dia pun dah faham mak dia kerja sebagai nurse yang jaga COVID kan, dah faham. So dia tak adalah dia nak peluk saya terus. Mama kena mandi dulu kan. So saya pergi mandi, dah siap-siap mandi semua. Saya boleh je peluk dia lepas tu ke, okey je, tak ada masalah pun. Cuma kita orang memang waktu bekerja kita akan follow all the garis panduan dan prosedur kerja yang telah ditetapkan. Sebab kita ikutlah flow-flow tu, insyaAllah Allah lindung. Mungkin Sister Ani, untuk pesakit-pesakit positif COVID-19 di ICU kan, 100 over kan, 100 lebih yang masih lagi di ICU sekarang? So far untuk ICU saya mungkin 500 ICU lah. Sebab ICU saya menyediakan hampir lebih kurang 105 katil. 104 katil keseluruhannya. Jadi buat masa ni setakat hari ni kita ada lebih kurang 35 patient di ICU kami. Ada yang ventilator, ada yang on nasal prong, ada yang on high flow nasal cannula, berbagai lah. Jadi macam untuk mereka yang berada di ICU ni kan, macam mana anda semua nak convincekan mereka yang kata mereka ada harapan untuk sembuh, kena kuat, kena fight this mentally as well. So apa yang jururawat lakukan sebenarnya selain daripada bagi ubat, bagi bantuan pernafasan? Actually patient ni kita kena bagi moral support. Kita yakinkan pada mereka, walaupun so far yang apa yang kita tahu setakat hari ini memang COVID-19 belum ada ubat yang untuk ubat yang untuk menyembuhkannya. Tapi kita bagi pada semangat pada diorang, insyaAllah kita usahakan yang terbaik. Kita support dia, kita beri rawatan sebaik mungkin yang optimal dan yakin kepada mereka. Kita berdoa pada Allah, mudah-mudahan dengan izin Allah patient-patient ni boleh sembuh. Mungkin just start dapat membantulah. Mungkin boleh ceritakan apa sebenarnya aktiviti pesakit di ward tu, apa yang mereka buat hari-hari? Macam saya, dekat ward saya, patient dia memang akan berehat sepenuhnya dekat bilik yang disediakan. So patient ni
biasanya dia akan bangun awal pagi lah, dia bangun awal pagi, and then ada setengah patient saya yang memang ambil kesempatan atau peluang lah untuk menambahkan amal ibadah mereka. Ada yang berzikir, baca Al-Quran, sometimes tu ada patient yang solat sunat. Kalau tengok awal-awal pagi sebelum subuh kan, diorang bangun buat solat tahajud, ikutlah amalan agama mereka masing-masing. Lepas tu kemudian nurse akan sediakan makanan bagi diorang makan. Lepas tu diorang akan tunggu, patient akan tunggu doktor dan juga jururawat lah untuk bagi rawatan masuk jumpa diorang. And then ada setengah juga patient-patient kita ni yang stabil ni, dia ambil peluang tahu, dia orang bersenam dalam bilik tu. And then ada juga yang macam buat kerja dari ward lah, yang mana kerja-kerja kan, dia buat kerja kat ward. So far saya tengok patient kita, aktiviti yang diorang jalankan hari-hari macam tu lah. Makan, tidur, macam tu lah diorang buat aktiviti dekat ward. Ini adalah Sister Jim cakap itu berkaitan dengan pesakit yang stable, maksudnya pesakit yang tak ada komunikasi kan? Ya, betul. Macam ward saya, macam ward saya mau kepada pesakit yang stabil. Macam Sister Ani, dia mau kepada patient yang quite critical. Jadi mereka hanya berbaring sahaja sepanjang masa kan? So far, pesakit yang menerima alat bantuan pernafasan ni, kita akan bagi total nursing care dari head to tail lah. Di mana pagi kita akan bantu dia buat on the toilet, kita buat suction, kita bagi ubat, kita buat exercise, aktiviti limb physio dan sebagainya lah. Kita macam patient-patient lain supaya dia punya muscle tak spasm, jadi kita buat exercise tangan, kaki, macam tu. Okay, bukan senang nak jaga kan? Betul. Okay, macam mana pula cara mereka pesakit berkomunikasi dengan jururawat dan doktor? Ada yang cakap pakai handphone, ada yang cakap kena tulis, apa sebenarnya? Okay. Actually, kami sebagai petugas maksudnya dah okay. Kita memang selalunya pesakit akan berkomunikasi dengan kita melalui handphone ataupun WhatsApp. Sebab setiap ward kita ada sediakan satu handphone ward lah. Ni adalah communication di antara kami petugas dengan pesakit. So contohnya kalau pesakit tu memerlukan contohlah air panas ke, dia akan WhatsApp lah. Staff nurse, kejap lagi nak masuk ke, kami nak air panas. Jadi kami akan sediakan semua keperluan dia. Kemudian untuk kita buat rawatan kat dia, sama-sama tu kita akan sediakan air panas ke, apa yang patient minta lah. So communication ni sebenarnya tiada halangan pun di antara petugas dengan pesakit COVID-19. Sebab bagi saya handphone untuk call dan juga WhatsApp tu adalah satu communication yang paling berkesan saya rasa, dan patient pun selesa. Kadang-kadang ada patient yang baik tu kan, dia hantar WhatsApp kat kita, terbaiklah Samnas, dia beritahu lah kata-kata semangat, kadang-kadang keluarlah kaulah hero. So itu semua macam membangkit semangat lah dekat kami. Patient kita semua alhamdulillah baik-baik. Macam mana perasaan jururawat, doktor, hospital cleaners dan yelah mereka yang berada di hospital, bekerja di hospital kan? Apakah perasaan anda semua apabila satu dunia, satu Malaysia, satu negara sentiasa menyebut-nyebut, menghargai, berterima kasih, jadikan anda sebagai hero-hero kami semua? Apa perasaan? Sebab selama ni mungkin kita tak pernah meletakkan jururawat doktor sebagai frontliners kan dalam situasi sebelum ni. Jadi apa yang anda semua rasakan sebenarnya? Kisah Ani dulu. Actually terasa kita rasa macam terharu sebenarnya. Saya sebenarnya nak merakamkan setinggi-tinggi penghargaan, especially pada saya punya Puan Pengarah, Dr. Kultif, yang banyak supaya kita berani menghadapi ni. Sebab saya selalu pesan, menang mesti sama-sama, dia kata. Kita mesti menang. Ya, betul. Lepas tu, saya pun nak merakamkan jutaan terima kasih pada KPJ kami, Metron Life, kerana memberi
semangat support kepada anak-anak bawahan ni supaya jangan takut. As long as kita pakai prosedur SOP, pakai PPE yang betul, kita akan dilindungi. Metro area saya juga, saya tak berpegang, Metro Sri Jayanti, metro-metro area lain, Metro Sakina banyak bantu. Konsultan saya, Dr. Lee selalu advise, nurses don't worry, we help you all to take care all our patient. Kita mesti tolong patient kita untuk kembali kepada keluarga. Tu semangat yang hari-hari mereka tanamkan pada kami anggota kesihatan supaya bekerja dengan lebih yakin, semangat dan kurang rasa gentar dan takutlah. Untuk mereka kat luar sana, untuk kami semua rakyat Malaysia, untuk media, yelah kami yang di rumah ni kan, apa yang anda ingin, apa yang Sister G nak cakapkan kepada kita orang semua ni? Tak tahu kali tadi. Ulang balik. Soalan yang tadi lagi, cuma saya extendkan sikit. Tadi adalah ucapan kepada doktor, kepada dengar tak? Sebab sini baru start hujan, jadi line tak clear sangat. Alamak. Clear lah? Okay? Okay? Alright. Dengar tak? Dengar saya? Kurang tak jelas. Okay, sekarang okay? Sekarang okay? Sekarang okay dah? Sebab baru hujan, jadi line tak berapa clear. Okay, sekarang dia macam stuck sikit. Okay dah? Dah okay dah? Okay. Much better. Okay. Sorry sebab dekat sini, dekat kawasan rumah saya ni dah baru start hujan. Jadi line agak terganggu. Okay, apa lagi saya nak tanya ni? Okay, untuk mereka yang dikatakan sudah sembuh dekat ward kan, berapa kali test mereka kena buat sebelum disahkan okay dah sembuh boleh balik? Test. Biasanya patient yang masuk tu dia akan membuat ujian swab throat dia dengan nasal dia tu menggunakan teknik PCR lah. Yang mana biasanya kita akan ambil first dia masuk tu kita akan ambil swab throat tu, kemudian kita akan tunggu result lah. Kalau patient negatif, doktor akan suruh dia balik. Bukan, Hello? Yang dah sembuh, Yang dah sembuh, berapa kali test dia orang kena buat untuk katakan okey sah, dah sembuh, dah boleh balik? Maksudnya okey dia dah dekat hospital 14 hari, lepas tu berapa kali test yang nurse kena buat, doktor kena buat untuk sahkan dia dah negatif dan dah boleh balik? Berapa kali? Dah boleh keluar daripada ward. Hello? Selalunya patient yang dah sembuh, yang dah boleh keluar daripada ward, doktor akan nasihatkan dia untuk sambung self quarantine dekat rumah selama 14 hari. And then kalau dia ada simptom ataupun kesihatan mereka terjejas, dia boleh datang semula ke hospital. Waktu tu doktor akan teruskan treatment kat dia lah. And then masa dia sebelum dia keluar daripada ward tu, doktor akan buat juga temu janji. Untuk tarikh temu janji akan diberi kepada pesakit untuk kita follow up semula di klinik perubatan kami. Cuma sebab tu dia proses kuarantin kat rumah tu, patient kena keep lah, jaga kebersihan diri, buat apa yang perlu dilakukan lah, pakai mask and everything lah. Untuk Sister G dengan Ani ni berapa hari bekerja ni sekarang ni? Non-stop. Actually kerja hari-hari biasa tu kita dalam satu minggu kita ada satu hari off untuk kita refresh balik kita punya diri lah, supaya kita segar dapat balik bertugas. Begitulah, memang kita dimestikan supaya berehat, supaya kita punya diri kembali refresh, recharge balik. Ya, recharge balik. Recharge, betul. Tepat je tu.
sekarang ada satu hari cuti ke tak? Ke hari-hari bekerja? Oh ada off. Pada permulaan hari itulah masa wabak COVID-19 menular tu kita orang bekerja tapi kita ada rehat satu hari. Kita mesti berehat satu hari. Kalau tak recharge, Nanti week susah. Saya tengok ada yang tidur-tidur dekat hospital, yang duduk dekat hallway sampai tersengguk-sengguk. Itu mungkin sebab mungkin di negara luar lah yang terlalu ramai, out of control. Alhamdulillah dekat Malaysia saya rasa Kementerian Kesihatan dan mereka yang berkenaan ambil langkah awal dan kita consider masih 3,000 lebih yang dah dijangkiti, tapi saya rasa situasi masih lagi boleh dikawal kan? InsyaAllah. Okay, mungkin pesanan kepada rakyat Malaysia dari wakil jururawat kepada kami semua. Apa yang anda ingin sampaikan? Ramai tengah tengok ni. 4-5 ribu orang tengah tengok. Bagi saya, kita tak perlu takut untuk menjalani ujian COVID-19 kerana ujian tu simple je. And then jangan cuba merahsiakan info penting seperti rekod perjalanan dan sebagainya kerana bagi kita itu adalah sebagai satu sifat seperti mementingkan diri sendirilah. Di mana orang-orang sekeliling yang akan terkesan dengan perbuatan kita tu. And then kalau kita ada sifat yang mementingkan diri sendiri ni juga, dia akan wujud satu kluster baru untuk COVID-19. So jujurlah kepada petugas sewaktu saringan, beri maklumat yang betul. Sekiranya ada kontak atau travel ke luar negara, terutamanya negara-negara yang terjejas dengan wabak, please inform kepada petugas kita lah. And then jangan takut datang ke hospital kerana kerana rawatan yang diberi ini tidaklah seteruk seperti yang disangkakan. Mereka akan mendapat rawatan yang teliti, sempurna, di mana staf akan cuba dan sentiasa membantu anda semua. Dan akhir sekali, jika di waktu dalam proses treatment pesakit tiba-tiba ada tekanan perasaan, stres atau sebagainya, kami di hospital ada pihak kaunseling yang akan sentiasa ada untuk membantu anda semua. Oleh itu bagi saya jangan risau, selalulah positif setiap masa. InsyaAllah Tuhan akan melindungi kita dan kita berdoa semoga hilang wabak ni. InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ada Sister ni nak bagi pesan juga? Saya pun sama macam Sister G. Apa yang saya mohon orang di luar sana supaya support kami, bantu kami jalani ujian saringan tu. Jangan takut. Kalau ada simptom datang ke hospital, kita bantu. InsyaAllah kami beri rawatan paling optimal untuk you all semua. Ramai ni yang komen ni. Terima kasih frontliners, terima kasih hero kami. Ramai yang terima kasih. Ya, terharu kita. Jadi, sekali lagi daripada saya, terima kasih kepada anda semua, kepada doctors, jururawat, juga kepada Dr. Kuldeep yang arrange ni, yang menjadikan ini kenyataan. Terima kasih sekali lagi. Saya sentiasa berdoa agar negara kita bebas COVID-19 dan kita semua boleh kembali bekerja seperti biasa. Terima kasih. Doa kami rakyat Malaysia sentiasa bersama anda. So kami harap Allah lindungi anda semua dalam sewaktu anda semua bertugas dan thank you so much for joining me untuk bersorangan bersama. So insyaAllah kita akan jumpa one day kalau berkesempatan. Wow. Okay, terima kasih. Terima kasih Apa. Jumpa lagi. Bye. Kan line yang kurang elok ataupun ada gangguan network because of dah gelap dekat sini. So
saya rasa kalau katakan kita akan dilanjutkan untuk tempoh MCO, mungkin saya akan cari figura-figura yang menarik untuk live bersama. Tapi let's just wait and see apa PM nak cakap soon. Whether kita akan back to normal on the 14th or we still need to be like this until the end of the month. Kepada anda yang menonton, kepada anda yang tengok saya punya live ni, terima kasih banyak-banyak for all your support and love. Dan saya harap korang semua sihat. Masih lagi bertabah dengan keadaan situasi sekarang. Make sure you korang make use of this time. Banyak sebenarnya benda boleh buat dekat rumah. Terlalu banyak. Kalau memanglah ada time yang kita akan rasa bosan macam, oh my god, nak buat apa ni, dah buat benda yang sama every day over and over again. Tapi saya realise setiap kali saya cari peluang baru untuk buat benda dekat rumah, banyak benda yang menyedarkan saya macam, okay, kalau hari-hari biasa ni saya tak mungkin akan boleh buat benda ni. Sebab kalau dah balik kerja akan penat dan saya tak akan sentuh aktiviti ini di rumah. So, saya cuba sedaya upaya untuk tidak merungut. I don't want to complain and rasa macam, oh, I need to go. Yes, memang ada perasaan nak keluar. Tapi terlalu banyak juga aktiviti dekat rumah ni sampai the first 2 weeks saya rasa macam saya kejar time untuk fulfill I punya task. So starting this week, last weekend, saya rasa macam okay, I'm not gonna catch up dengan masa, tapi saya akan just go with the flow, tapi still ingat dalam kepala apa yang saya nak buat hari-hari. Contoh, okay, saya bagi ni lah tips sikit kan, apa yang saya buat. So malam sebelum tidur, saya akan buka saya punya nota kecil, saya akan rancang apa yang saya nak buat hari ni. Contoh, saya nak baca buku berapa jam, saya nak tengok Netflix berapa jam, saya nak balas email, reply WhatsApp untuk kerja berapa jam. So, I akan buat as if saya ada task for the next day. So, tak adalah kita bangun tanpa hala tuju, betul So, jadi katakanlah kata rasa ada yang sampai stres, sampai macam rasa lemas everything, cuba keluarkan perasaan negatif tu dan kita cakap self-talk ke diri sendiri macam, kita tak akan dapat peluang ni lagi in the future. Tak akan mungkin kita akan dapat peluang untuk berada di rumah sebegini lagi. So make use of it, utilize it wisely, and saya harap semua orang dapat keluar daripada COVID-19 ataupun MCO ni dengan perasaan, dengan semangat baru, nafas baru, dan dapat buat banyak benda-benda produktif. I'm so happy to see so many celebrities doing all this live thingy bersama dengan celebrities juga, bersama dengan public figure, dapat share macam-macam info dengan korang semua, followers. So keep doing that, and why don't you guys comment as well, siapa lagi yang korang nak tengok saya live with untuk bersorangan bersama. So thank you so much, stay safe. Kepada mereka yang berpuasa, selamat berpuasa. One more thing. Ambil peluang ini juga untuk berpuasa, sebab saya perasan bila kita dekat rumah, kita tak move so much, saya tak lapar. So saya makan sekali satu hari kadang-kadang, dan snack je lah in between. So apa kata kita ambil je peluang ni untuk puasa sebanyak mungkin, puasa sunat, puasa bulan ini, bulan Islam bulan ni. Bulan apa? Alamak ya Allah. Okay. So, live dengan Profesor Muhaya. So, terima kasih banyak. Selamat berpuasa. Stay safe guys. Dan hopefully hari-hari korang adalah hari-hari korang produktif seperti saya dan lain-lain. Okay, bye. Ciao.